Senyum dari Seoul. Nama saya Kim Junho. Umur saya genap 30 tahun. Saya bekerja sebagai pengurus pembangunan perisian untuk sebuah syarikat gergasi teknologi di Gangnam, Seoul. Hidup saya diatur dengan jelas. Bangun jam 5 pagi, naik keretapi laluan 2, masuk kerja 9 pagi, tamat 10 malam. Ada hari mesyuarat sehingga 2 pagi, makan semangkuk ramyeon, kemudian tidur. Sabtu dan Ahad pun masih perlu menyemak email. Rakan-rakan suka mengusik saya sebagai contoh pekerja bergaji di Korea Selatan. Saya tersenyum, tetapi dalam hati, saya tahu saya terlalu letih sehingga hampir tidak dapat bernafas. Tahun ini, syarikat memberi cuti rehat penuh 7 hari. Saya ragu-ragu antara ke Jepun atau Hawaii, tetapi ibu menelepon dan berkata, "Pergilah bercuti betul-betul, Nak." Ibu tengok berita, ramai lagi orang muda Korea mati di meja kerja. Jadi, saya menempah tiket ke Langkawi tanpa berfikir panjang. Saya hanya fikir untuk tidur di tepi pantai, menyelam, makan makanan laut, dan kembali menjadi pekerja bergaji yang sama. Sebelum menaiki pesawat, saya sempat memuat naik status di Facebook dengan ayat sinis, 30 tahun, pertama kali dalam hidup saya ke negara membangun. Harap selamat kembali. Rakan-rakan menekan ikon ketawa beramai-ramai. Di dalam pesawat, saya membuka peta dan melihat di mana terletaknya Malaysia. Saya masih keliru, hanya nampak kawasan hijau gelap dengan 2-3 laluan keretapi. Saya berfikir, negara yang sesak dengan trafik antara yang tertinggi di dunia ini ada apa lagi selain laut. Pesawat mendarat jam 4 pagi di Clear. Saya mamai, menarik beg sambil mengikut papan tanda bahasa Inggris yang besar-besar, tetapi sebaik sahaja keluar dari pintu pelepasan, perasaan pertama yang terlintas di kepala ialah, adakah ini lapangan terbang atau pusat membeli belah gergasi? Lantai marmar berkilat, memantulkan lampu sehingga menyilaukan. Siling yang tinggi membuatkan saya rasa kerdil. Papan tanda pelbagai bahasa berlegar-legar dalam bulatan, malah ada tulisan Korea yang besar. Saya berdiri terpaku selama 2-3 saat, kemudian mula merungut dalam hati. Dibina sebesar ini untuk apa? Ramai sangat orang, tidak takut COVID menular lagi ke? Semasa beratur untuk pemeriksaan imigresen, saya melihat seorang pegawai wanita tersenyum lebar kepada saya. Senyuman yang hampir tidak pernah saya lihat di Seoul senyum sehingga mata mengecil. Saya terfikir, kenapa dia senyum? Saya tidak kenal dia pun. Kemudian, saya cepat-cepat menundukkan kepala untuk melihat telepon. Selesai di imigresen, saya berjalan ke taksi. Pemandunya seorang lelaki pertengahan umur, berwajah baik, boleh berbahasa Inggris sedikit. Apabila dia tahu saya orang Korea, dia pun tersenyum lebar. Orang Korea. Macam BTS, macam Blackpink. Saya membalas dengan senyuman yang dipaksa. Ya, betul. Dalam hati, saya berfikir, memang kenal idola Korea saja, ya? Negara ini pasti tiada apa-apa lagi. Kereta bergerak keluar dari lapangan terbang. Saya melihat keluar tingkap lebuh raya yang tinggi menjulang. Langit masih gelap, tetapi cahaya jingga kemerahan mula muncul. Saya menutup mata, berfikir dalam hati, tinggal beberapa jam lagi sampai Langkawi. Tidur puas-puas, kemudian kembali bekerja. Saya masih tidak tahu bahawa dalam beberapa jam akan datang, segala yang saya percayai tentang kejayaan dan kebahagiaan akan diguncang hingga hancur, dan senyuman yang baru saya siniskan sebentar tadi akan menjadi perkara yang paling saya ingin lihat dalam hidup. Saya menaiki pesawat domestik ke Langkawi pada jam 6 pagi. Pesawat itu kecil sehingga terasa seperti menaiki bas yang boleh terbang. Saya tidak sempat menutup mata lebih dari 10 minit sebelum tersentak bangun kerana pengumuman dalam bahasa Malaysia yang bergema, "Selamat pagi, para penumpang sekalian. Kita akan terbang ke Pulau Langkawi." Saya mengeluh panjang, berfikir, kenapa perlu cakap kuat sangat? Pesawat mendarat di lapangan terbang Langkawi kira-kira jam 7 pagi. Udara panas dan lembap menerpa muka seperti menampar. Saya membuka aplikasi Grab untuk memanggil taksi, tetapi aplikasi menunjukkan tiada kereta dalam radius 20 km. Saya berdiri terpinga-pinga di hadapan pintu lapangan terbang, memegang satu beg pakaian berpeluh seluruh badan. Negara apa ini? Lapangan terbang antarabangsa, tetapi tidak boleh panggil taksi? Akhirnya, saya mengalah dan menaiki van ulang-alik ke hotel.
Pemandu van itu seorang lelaki berusia 50-an, berkulit sawo matang, tersenyum lebar sehingga menampakkan gigi putih. Nak ke mana, abang? Hotel apa? Saya menyebut nama hotel 5 bintang yang telah saya tempah. Dia mengangguk sambil tersenyum. Oh, hotel mewah, ya. Saya bawa abang ikut laluan Pantai Cenang, ya. Saya mengangguk dan menunduk melihat telefon, tidak berminat untuk berbual. Kereta bergerak keluar dari lapangan terbang tidak sampai 5 minit, ia tersekat dalam kesesakan yang tidak pernah saya alami di Seoul walaupun pada waktu puncak. Kapcai menyelit di kiri dan kanan, taksi berwarna-warni memotong lorong. Saya mula naik angin, mengetuk telefon tanpa henti. Negara ini tiada undang-undang jalan raya ke? Saya merungut perlahan. Pemandu van mendengarnya, dia ketawa kecil dan berkata, "Sikit saja jam ni, abang, tapi tak apa. Sekejap lagi sampailah." Saya semakin marah dalam hati. Sikit saja? Sesak macam ini dia panggil sikit? Kereta tersekat lama, hampir sejam. Saya mula sakit kepala akibat cuaca panas dan tekanan. Tetapi yang lebih mengejutkan saya ialah, tiada sesiapa pun di dalam kereta membunyikan hon. Tiada sesiapa menjerit memaki. Semua orang duduk sambil tersenyum, berbual perlahan, atau bermain telefon dengan tenang. Seorang budak perempuan kecil duduk di sebelah ibunya, menoleh dan tersenyum kepada saya lalu berkata, "Panas ke, abang? Saya ada kipas kecil ni." Dan dia menghulurkan kipas plastik bergambar kartun kepada saya. Saya terdiam 2 saat sebelum menyambutnya sambil mengucapkan, "Terima kasih." Perlahan, budak itu tersenyum lebar sehingga mata mengecil, kemudian kembali memeluk ibunya. Saya memandang kipas Doraemon di tangan saya dan berasa pelik di dada. Kenapa budak ini tersenyum kepada orang asing begini? Kenapa tiada sesiapa marah kerana trafik sesak begini? Kenapa semua orang nampak gembira? Akhirnya, kereta mula bergerak. Pemandu van memasang lagu Melayu perlahan. Saya hampir merungut. Lagu apa ni? Sakit kepala dengar. Tetapi tiba-tiba dia menoleh dan bertanya, "Abang pernah makan nasi lemak tak?" Saya menggeleng. Dia tersenyum lebih lebar. "Nanti sampai hotel, abang kena cuba." "Ya, sedap sangat." Saya tersenyum paksa. Tetapi dalam hati mula tertanya-tanya, kenapa orang asing ini ingin mencadangkan makanan kepada saya? Kereta membelok ke jalan di sepanjang Pantai Cenang. Laut biru terbentang luas di hadapan saya. Saya terlupa seketika rasa marah. Tetapi apabila melihat orang ramai dan kesesakan trafik lagi, saya kembali merungut dalam hati. Laut cantik, tapi ramai sangat orang macam ni, macam mana boleh hidup? Saya masih tidak tahu bahawa dalam beberapa jam akan datang. Senyuman budak kecil di dalam van dan kata-kata pemandu van yang nampak biasa-biasa itu mula meruntuhkan tembok yang saya bina, bata demi bata. Dan Malaysia yang saya pandang rendah sebagai huru-hara akan mengajar saya bahawa kadang-kadang huru-hara itulah ketawa sebenar kehidupan. Saya mendaftar masuk ke hotel 5 bintang di tepi Pantai Cenang hampir tengah hari. 4-5 orang penyambut tetamu beratur, menunduk hormat dengan senyuman lebar sehingga saya berasa janggal. Senyum apa banyak sangat ni? Saya berfikir dalam hati dan segera berjalan masuk ke bilik suite dengan pemandangan laut yang setimpal dengan harganya. Saya mencampakkan beg, berbaring di katil dan segera membuka telefon untuk menyemak email syarikat. Ada email segera daripada pengarah eksekutif. Junho, jangan lupa mesyuarat dalam talian esok pagi, 9 pagi Korea, 7 pagi Malaysia. Saya mengeluh panjang. Hari pertama cuti pun masih tidak dapat lari daripada kerja. Petang itu, saya berjalan keluar mencari sesuatu untuk dimakan di jalan Pantai Cenang. Jalan sempit penuh dengan bar, pusat urut, Grab bersusun panjang. Bunyi muzik kuat, bau kuih-muih goreng merebak di mana-mana. Saya berjalan mengelak penjual satai, sotong bakar, dan urut kaki. Dalam kepala saya hanya ada perkataan, huru-hara, kotor, bising. Saya memilih untuk duduk di sebuah restoran Itali yang kelihatan paling bersih. Saya memesan spaghetti carbonara dan duduk bermain telefon sambil menunggu. Semasa menunggu, seorang budak perempuan berusia kira-kira 10 tahun berjalan membawa bakul bunga, datang kepada saya. "Abang, belilah bunga untuk teman wanita. Cantik sangat." Saya menggeleng perlahan. "Tak apa, terima kasih." Budak itu tersenyum tanpa henti. "Tak apa, saya doakan abang sangat gembira." "Ya." Kemudian, dia menunduk hormat sebelum berjalan pergi. Saya terkejut selama 2 saat.
Budak penjual bunga yang ditolak pun boleh tersenyum begitu rupa. Makanan sampai. Saya makan 2 suap, terasa tidak sesedap restoran di Seoul. Saya membayar dan berjalan kembali ke hotel, berfikir, esok pagi selesai mesyuarat, saya akan tidur sepanjang hari, tidak mahu bergaul dengan sesiapa pun. Tetapi keesokan paginya, segala-galanya berubah. Saya bangun jam 6 pagi, sakit kepala yang amat sangat. Tekanan kerja yang terkumpul selama berbulan-bulan menyerbu serentak. Saya tidak boleh bangun dari katil. Bilik berpusing-pusing. Saya cuba menghubungi rakan sekerja untuk meminta menangguhkan mesyuarat, tetapi isyarat internet di bilik terputus. Saya rebah kembali ke katil, tercungap-cungap, berpeluh seluruh badan. Saya tidak tahu berapa minit berlalu. Saya terdengar ketukan perlahan di pintu. Saya cuba mengheret diri untuk membuka. Di pintu ialah Puan Nurul, pekerja pembersihan yang sama yang tersenyum kepada saya semasa daftar masuk semalam. Dia melihat muka saya dan terkejut. "Abang kenapa?" "Muka pucat habis." Saya tidak dapat berkata apa-apa, hanya menunjuk ke kepala. Dia tidak menunggu, segera berlari memanggil pekerja lain. Tidak sampai 5 minit, 2 orang pekerja lelaki datang membawa kerusi roda. Salah seorang bercakap bahasa Inggris. "Tuan, kami bawa Tuan ke hospital sekarang, okey?" Saya mengangguk perlahan. Dalam perjalanan turun lift, saya melihat semua pekerja yang bersua muka menjerit memberi arahan dalam bahasa Malaysia, pantas. Tetapi yang paling saya ingat ialah semua orang masih tersenyum. Senyum yang bukan dipaksa, senyum yang benar-benar prihatin. Kereta hotel membawa saya ke hospital swasta yang terdekat, Hospital Pantai Langkawi. Saya berfikir dalam hati, hospital di negara membangun ini bagus sangat ke? Tetapi apabila masuk, saya terkejut sekali lagi. Bilik kecemasan bersih bersinar. Peralatan moden tidak kalah dengan hospital di Seoul. Jururawat berlari segera mengambil tekanan darah dan denyutan nadi. Seorang doktor wanita berusia kira-kira 40 tahun, bercakap bahasa Inggris dengan lancar, berkata, "Anda mengalami panic attack akibat tekanan. Anda bekerja terlalu keras." Saya mengangguk perlahan. Dia tersenyum mesra. "Tak apa, ya, nanti hilanglah." Dia menyuntik ubat penenang kepada saya dan meminta saya berehat di wad selama 1 malam untuk pemerhatian. Sepanjang masa itu, dia bertanya, "Encik bercuti, kan? Kenapa nampak letih sangat?" Saya tersenyum kelat. "Saya kerja terlalu keras, doktor." Dia ketawa kecil. "Kami orang Malaysia ada pepatah, ya. Slow-slow lah, bos. Cubalah, hidup ni pendek." Kata-kata slow-slow itu bergema di kepala saya sepanjang malam. Malam itu, saya membuka tingkap bilik hospital. Saya terdengar bunyi ombak memukul pantai. Saya melihat lampu dari bar tepi pantai yang masih menyala, tetapi yang paling jelas saya dengar ialah bunyi ketawa orang Malaysia yang datang dari kawasan letak kereta hospital. Jururawat-jururawat sedang bercerita sesuatu dan ketawa riang. Saya menutup mata. Air mata mengalir tanpa disedari. Buat pertama kali dalam beberapa tahun, saya menangis, tetapi berasa lega. Dan buat pertama kali dalam hidup saya rasa senyuman orang asing benar-benar menyelamatkan hidup saya. Saya masih tidak tahu bahawa ini hanyalah permulaan kepada kebangkitan yang sebenar. Pagi hari ke-3 percutian yang sepatutnya, saya bangun di hospital, tetapi keadaan saya bertambah baik. Doktor membenarkan saya pulang ke hotel, tetapi melarang keras saya bekerja selama 3 hari. Saya tersenyum kelat dan menjawab, "Saya akan cuba, doktor." Dia ketawa kecil, kemudian menulis preskripsi ubat bersama sehelai kertas kecil. "Kalau encik fikir banyak lagi, cuba baca ini." Ya, saya membuka kertas itu. Tertulis dengan tulisan tangan yang cantik. "Bekerja keras demi wang. Tetapi jika wang tidak dapat membeli kesihatan dan ketawa anak, berbaloi ke?" Saya menyimpan kertas itu di dalam poket baju dan berjalan keluar dari hospital. Udara pagi Langkawi berbau laut bercampur dengan bau daun kelapa. Saya memutuskan untuk tidak terus kembali ke hotel, tetapi berjalan di sepanjang pantai. Di sepanjang jalan, terdapat gerai-gerai sarapan berbaris. Meja plastik kecil, penuh dengan orang sedang makan. Saya hampir berjalan melepasi, tetapi bau wangi menyerang hidung sehingga tidak tertahan. Nasi lemak bungkus, roti canai panas, mie goreng mamak.
Saya berdiri teragak-agak 2 saat, kemudian berjalan masuk dan duduk. Makcik Kia, penjual berusia kira-kira 60 tahun, tersenyum lebar sehingga pipi tembam. Nak makan apa, nak? Nasi lemak lah, ya? Panas-panas lagi. Saya memesan roti canai dan kopi O1 cawan. Makcik Kia menyediakan hidangan penuh dengan kuah dal dan sambal. Kemudian, dia menghidangkannya sambil tersenyum lagi. Makan banyak-banyak, ya. Muka pucat habis nih. Saya terkejut sedikit. Makcik tahu ke saya baru keluar hospital? Makcik tersenyum lebih lebar. Muka macam ni, Makcik dah jumpa banyak dah, nak. Datang bercuti tapi bawa sekali penyakit kerja kan? Saya menundukkan kepala dan mengambil suapan roti canai pertama. Saya terhenti. Ia sangat sedap sehingga saya terpaksa mendongak memandang Makcik. Sedap sangat, Makcik. Makcik menunduk hormat, terima kasih. Air tangan Makcik sendiri. Semasa makan, seorang pakcik di sebelah menoleh untuk berbual. Datang dari mana ni, nak? Muka macam artis Korea. Saya tersenyum malu. Korea, pakcik. Pakcik menepuk paha. Wah, Korea. Saya suka sangat drama Korea. Yang mana satu, ya? Winter Sonata 2. Saya ketawa tanpa sedar. Buat pertama kali dalam beberapa tahun, saya ketawa betul-betul. Selesai makan, Makcik mengira bil saya. RM5N. Saya terkejut. Murah sangat ke? Makcik tersenyum. Asalkan sedap, cukuplah, nak. Duit bukan segala-galanya. Saya berjalan keluar dari kedai dengan perasaan aneh. Perut kenyang, tetapi dada terasa ringan. Sukar digambarkan. Petang itu, saya memutuskan untuk tidak kembali ke hotel, tetapi menyewa motosikal dan menunggang mengelilingi pulau. Saya menunggang terus sehingga ke pantai tengah. Pantai kecil yang tidak ramai orang. Saya meletakkan motosikal, berjalan turun dan duduk di tepi pantai. 2 orang budak lelaki sedang bermain bola sepak pantai. Bola menggelongsor ke kaki saya. Saya menendangnya kembali. Budak-budak itu berlari mendapatkan saya, tersenyum lebar. Abang, mainlah sekali. Saya teragak-agak, tetapi akhirnya mengalah. 1 jam berlalu. Saya berlari sehingga berpeluh, ketawa sehingga sakit perut. Budak-budak itu memanggil saya Abang Korea. Sebelum berpisah, seorang budak berlari memeluk saya. Terima kasih ya, Abang, sebab main dengan kami. Esok datang lagi ya. Saya menunduk memeluk budak itu kembali. Air mata mengalir tanpa disedari. Petang itu, saya kembali ke hotel mandi dan duduk di balkoni. Saya membuka telepon, melihat gambar yang diambil hari ini. Gambar saya tersenyum lebar sehingga mata mengecil, bergambar bersama 2 orang budak itu. Saya zoom melihat wajah saya sendiri dan terkejut. Ini saya ke? Boleh senyum selebar ini? Saya membuka beg, mengambil kertas yang diberi oleh doktor dan membacanya sekali lagi. Bekerja keras demi wang, tetapi jika wang tidak dapat membeli kesihatan dan ketawa anak, berbaloi ke? Saya mengambil telepon, menelepon ibu. Pertama kali dalam 3 bulan, ibu, saya rindu ibu. Ibu senyap 2 saat, kemudian menangis. Malam itu, saya tidur lena sekali dalam beberapa tahun. Saya hanya bermimpi tentang senyuman orang asing dan ketawa budak-budak di tepi pantai. Saya masih tidak tahu bahawa esok, saya akan bertemu dengan sesuatu yang membuatkan saya membuat keputusan untuk melupakan Seoul sepenuhnya. Pagi hari ke-4, saya bangun tanpa bunyi jam loceng. Pertama kali dalam 10 tahun, saya bangun kerana cahaya matahari menembusi langsir putih. Saya bangun dari katil, berjalan keluar, berdiri di balkoni. Laut biru memantulkan cahaya berkilauan. Saya menarik nafas dalam-dalam dan memutuskan, hari ini, saya tidak akan membuka komputer sama sekali. Saya menyewa motosikal yang sama, menunggang ke utara menuju Tanjung Ru. Dalam perjalanan, saya melalui pasar pagi di mana orang ramai sibuk menjual. Saya meletakkan motosikal dan berjalan masuk. Seorang makcik sedang menggoreng pisang goreng di dalam kuali besar. Bau wangi menyapa sehingga perut berbunyi. Saya berjalan mendekat, makcik tersenyum lebar. Cuba rasa percuma, nak. Dan dia mencubit pisang goreng panas, menghulurkan kepada saya. Saya menyambutnya, menggigit suapan pertama. Ranggup di luar, lembut di dalam, manis sedang elok. Sedap sangat, makcik. Dia menepuk tangan, seronoknya. Makcik goreng sendiri dengan tangan setiap hari.
Saya membeli 2 bungkus besar dan duduk makan bersama Mak Cik di meja kayu lama. Mak Cik bercerita bahawa dia telah menjual pisang goreng sejak umur 18 tahun. Sekarang 65, masih menggoreng setiap hari. Kenapa tak berhenti rehat, Mak Cik? Mak Cik tersenyum. Berhenti? Nanti rindu pelanggan. Nak. Nampak muka senyum, Mak Cik gembira. Saya terdiam. Di Seoul, saya pernah melihat bos saya yang berusia 60 tahun masih bermesyuarat hingga 3 pagi, tetapi tidak pernah melihat sesiapa tersenyum seperti ini. Petang itu, saya menunggang motosikal terus ke pusat pandangan Langkawi. Saya bertemu dengan sekumpulan 4-5 orang Malaysia sedang berkelah di bawah pokok. Mereka menjerit, "Mari, makan sekali." Saya teragak-agak, tetapi akhirnya berjalan masuk. Mereka berkongsi nasi biryani, satay, dan air sirap untuk saya makan. Seorang lelaki bernama Azman, berusia kira-kira 35 tahun, memberitahu bahawa dia seorang pemandu pelancong, tetapi hari ini cuti. Jadi dia berehat bersama rakan-rakan. Abang dari Korea ke? Hebat. Saya suka drama Korea. Saya tersenyum, tapi saya lebih suka makanan Malaysia. Kami duduk berbual panjang. Azman bercerita bahawa dia pernah bekerja di bank di Kuala Lumpur, gaji tinggi, bekerja 16 jam sehari, tetapi akhirnya berhenti untuk menjadi pemandu pelancong di Langkawi. Kenapa berhenti? Azman tersenyum lebar. Sebab saya nak ada hidup, abang, bukan sekadar ada duit. Kata-kata itu menusuk jiwa saya. Saya bercerita kepadanya tentang hidup di Seoul, mesyuarat tidak pernah habis, bekerja sehingga sakit. Azman mendengar dan mengangguk. Kedengaran macam saya 5 tahun lepas, abang. Tapi di sini ajar saya yang kita kerja untuk hidup, bukan hidup untuk kerja. Petang itu, mereka mengajak saya melihat matahari terbenam di Tanjung Malai. Kami duduk di atas batu, berkongsi bir sejuk. Matahari perlahan-lahan menyentuh ufuk. Langit bertukar menjadi jingga dengan setiap warna. Saya mengambil puluhan gambar, tetapi gambar yang paling saya suka ialah gambar yang Azman curi-curi ambil saya semasa saya tersenyum memandang laut. Dia menghantarnya melalui line dengan kapsian, "Senyum macam nila, abang." Ini sebab kenapa kita datang melancong ke Langkawi. Malam itu, kembali ke hotel, saya melihat gambar itu berulang kali, kemudian duduk menulis draft email perletakan jawatan. Masih tidak berani menekan hantar, tetapi hati terasa sangat ringan. Sebelum tidur, saya membuka Facebook, melihat status lama saya, 30 tahun. Pertama kali dalam hidup saya ke negara membangun. Harap selamat kembali. Saya menekan sunting dan menaip semula. 30 tahun, pertama kali saya jumpa hidup sebenar. Terima kasih Malaysia. Seorang rakan di Seoul segera memberi komen. Kau kenapa, Junho? Kena santau ke? Saya tersenyum dan membalas. Ya, kena senyuman penuh-penuh. Saya masih tidak tahu bahawa esok saya akan bertemu dengan peristiwa yang membuatkan saya menekan butang hantar email itu dan membuat keputusan untuk meninggalkan Seoul selama-lamanya. Hari ke-5, saya bangun dengan perasaan yang tidak pernah saya alami sebelum ini. Jantung berdegup kencang, bukan kerana bimbang, tetapi kerana teruja. Saya menunggang motosikal keluar dari hotel awal pagi, seperti yang Azman beritahu malam tadi. Jika ingin melihat Langkawi sebenar, mesti pergi ke pasar malam kampung di kawasan Kuah pada waktu pagi. Saya mengikut GPS sehingga ke pasar kecil yang tiada pelancong langsung, hanya orang Malaysia menjual sesama sendiri. Saya meletakkan motosikal, berjalan masuk. Sarapan bercampur aduk. Laksa, sate, popiah basah. Saya berjalan mundar-mandir sehingga terjumpa gerai nasi campur kecil. Seorang makcik menjual seorang diri, sedang tekun mengacau lauk. Saya berdiri melihat. Makcik menoleh, tersenyum lebar. Duduklah, nak. Nasi campur panas-panas ni. Saya memesan nasi campur dengan lauk ikan. Makcik meletakkan lauk, sayur, sambal penuh sepinggan. Saya makan suapan pertama dan terhenti. Pedas sehingga berair mata, tetapi pedas yang sedap sehingga tidak boleh berhenti. Makcik berdiri melihat, tersenyum. Pedas ke, nak? Saya mengangkat ibu jari. Sedap sangat, makcik. Antara pedas dengan sedap, saya pilih sedap. Makcik ketawa riang, kemudian duduk di sebelah. Datang dari mana? Muka macam artis Korea. Saya tersenyum. Korea, makcik, datang bercuti. Makcik mengangguk. Baguslah.
hidup kena rehat juga. Jangan kerja keras sampai mati macam anak makcik. Saya tergamam. Anak makcik kenapa? Makcik mengeluh. Kerja syarikat besar di KL, mati di meja kerja 4 tahun lepas. Umur 36. Saya terdiam. Makcik menepuk bahu saya perlahan. Makan banyak-banyak, ya. Jangan fikir sangat. Selesai makan, saya membayar. Makcik hanya charge RM. Saya menghulurkan wang kertas 10 handpren. Makcik memulangkan baki dan menghulurkan 2 sikap pisang tanduk kepada saya. Bawa pergi makan, ya. Manis sangat. Saya menunggang motosikal keluar dari pasar. Air mata mengalir deras. Bukan kerana pedas, tetapi kerana terasa seperti ditampar perlahan oleh kebenaran. Petang itu, saya menunggang motosikal mendaki Bukit Gunung Raya. Jalan sangat curam. Saya terpaksa berhenti berehat beberapa kali. Di sepanjang jalan, saya bertemu dengan seorang budak lelaki sedang menolak basikal menaiki bukit. Berpeluh, tetapi tersenyum lebar. Saya memberhentikan motosikal. Nak pergi mana, nak? Budak itu menunjuk ke atas bukit. Nak hantar air kat ayah. Ayah jual air kat atas. Saya melihat, jalan masih jauh. Saya memberitahu budak itu, naiklah kereta abang. Budak itu menggeleng. Tak apa, terima kasih, abang. Dan dia tersenyum lebar sebelum mengayuh semula. Saya berdiri melihat sehingga budak itu hilang di selekoh, kemudian duduk di tepi jalan dan menangis seorang diri. Kenapa budak itu boleh tersenyum begitu? Kenapa semua orang di sini boleh tersenyum walaupun hidup nampak susah? Petang itu, saya kembali ke hotel, duduk di balkoni. Saya membuka komputer. Kali pertama dalam 4 hari. Ada 100 lebih email dari syarikat. Email terbaru dari bos, Junho. Pasukan sedang tunggu fail dari kamu. Kalau tak hantar malam ni, projek pasti gagal. Saya memandang email lama, kemudian membuka fail kerja yang tertangguh. Saya bekerja selama 15 minit. Kepala mula sakit, pernafasan mula laju. Saya segera menutup komputer. Saya mengambil telefon, menelpon ibu. Ibu, saya takkan balik kerja tempat lama lagi. Ibu senyap lama, kemudian bertanya perlahan, yakin ke, nak? Saya menjawab dengan nada yang paling yakin dalam hidup saya. Yakin, ibu, saya nak ada hidup. Saya menekan butang hantar untuk email perletakan jawatan sebenar. Subjek, permohonan letak jawatan berkuat kuasa serta-merta. Kandungan ringkas. Terima kasih atas peluang selama 10 tahun, tetapi saya memilih kesihatan dan kebahagiaan diri saya sendiri. Maaf atas kesulitan. Selesai menekan hantar, saya menutup telefon, duduk memandang laut. Air mata mengalir, tetapi saya tersenyum lebar. Saya tahu apa yang akan saya lakukan esok. Saya tidak akan menaiki pesawat kembali ke Seoul mengikut jadual asal. Saya akan terus tinggal dan memulakan hidup baru di sini. Senyuman yang pernah saya anggap palsu, kini ialah perkara yang saya cari sepanjang hidup saya. Pagi hari ke-6, saya bangun dengan bunyi telefon yang berdering kuat, nombor dari syarikat di Seoul. Saya menjawab. Suara bos menjerit kuat. Kim Junho, kamu dah gila ke? Letak jawatan mendadak macam ni? Projek AI Health bernilai 40 bilion won nak gagal. Kamu nak bertanggungjawab macam mana? Saya mendengar dengan senyap, kemudian menjawab perlahan. Saya minta maaf, Tuan, tapi saya bertanggungjawab atas hidup saya dulu. Talian senyap sepi selama 2 saat, kemudian meletup. Hidup, kamu ingat tempat ni drama Korea ke? Kalau kamu balik dalam 24 jam, saya akan anggap email tu tak pernah ada. Tapi kalau tak balik, kamu takkan dapat kerja lagi dalam industri teknologi Korea sepanjang hidup kamu. Saya meletakkan telefon, duduk menggigil di katil. 24 jam, kalau balik sekarang, masih sempat. Jawatan pengurus kanan, gaji naik 3 kali ganda, bonus akhir tahun, saham syarikat. Segala yang saya bina selama 10 tahun akan kekal. Saya membuka tingkap bilik. Laut masih cantik seperti biasa, tetapi kali ini saya tidak rasa apa-apa. Jantung berdegup kencang sehingga sakit dada. Saya rebah ke lantai, tercungap-cungap, sama seperti ketika di hospital. Tetapi kali ini, tiada sesiapa datang membantu. Saya merangkak mengambil telefon, menekan nombor Azman. Suara Azman ceria seperti biasa. Hello, abang. Hari ini nak pergi mana? Saya bercakap dengan suara menggeletar. Azman,
Abang rasa abang nak mati. Azman senyap 2 saat. Kemudian menjawab segera. Abang kat mana? Saya datang sekarang. 10 minit kemudian, Azman tiba di hadapan bilik dengan motosikalnya. Dia melihat saya rebah di lantai, segera membantu saya bangun. Abang bernafas perlahan-lahan, ya. Tarik nafas dalam-dalam. Dia duduk di sebelah, memeluk bahu saya, kemudian berkata perlahan, Abang takut, ya? Takut kalau tak balik, semua yang abang bina akan musnah? Saya mengangguk. Air mata mengalir. Azman tersenyum sedikit. Abang pernah tanya saya tak? Masa saya letak jawatan dari bank, saya takut macam mana? Saya mendongak. Dia menyambung, takut sampai tak boleh tidur 3 bulan. Tapi, bila bangun pagi pertama yang tak perlu pakai suit, saya menangis sebab lega. Abang tahu tak, hari itu saya buat apa? Saya menggeleng. Azman tersenyum lebar. Saya pergi duduk makan, nasi lemak Mak Cik Kiah kat Pasar Kuah. Mak Cik Kiah bagi pisang tanduk, macam dia bagi kat abang. Lepas tu dia kata duit bukan segala-galanya. Dia memegang tangan saya erat. Abang, kalau abang balik sekarang, abang akan dapat kerja balik. Tapi abang akan hilang diri abang sendiri selama-lamanya. Tapi kalau abang duduk sini, abang mungkin hilang kerja, tapi abang akan dapat hidup balik. Saya menangis lebih teruk, tetapi kali ini air mata kelegaan. Azman membawa saya duduk di tepi pantai pada waktu petang. Tiada pelancong yang tinggal, hanya nelayan sedang membaiki pukat dan budak-budak berlari bermain kejar-kejar. Azman membelikan air kelapa sejuk. Abang pernah tengok budak-budak ni tak? Mak ayah diorang ada yang dapat 30 sehari saja. Tapi diorang ketawa lebih kuat dari orang berjuta di Seoul tau. Saya memandang budak-budak yang ketawa riang apabila dibasahi ombak. Kemudian bertanya perlahan kepada Azman, kalau saya tinggal, saya nak hidup macam mana? Azman tersenyum selebar yang pernah saya lihat. Abang ada simpanan 10 tahun, kan? Cukup untuk buka kedai kopi kecil tepi pantai, abang. Atau abang boleh tolong saya buat tour. Saya tengah kembangkan pasukan ni. Saya ketawa tanpa sedar. Ketawa sampai berair mata. Petang itu, saya membuka telefon sekali lagi. Ada lebih 10 mesej dari bos. Mesej terakhir. Kamu menang, Kim Jun Ho. Saya mengalah. Semoga berjaya. Saya tersenyum, kemudian menekan padam untuk semua mesej dari syarikat dan memadam aplikasi email kerja dari telefon. Saya berpaling kepada Azman. Esok, abang nak pergi batalkan tiket kapal terbang. Azman menepuk tangan kuat-kuat. Ya, jom kita celebrate. Malam itu, kami duduk makan steamboat, grill di tepi jalan. Pemilik kedai memberi kami bir percuma kerana melihat muka abang nampak gembira sangat hari ini. Saya mengangkat gelas, melagakan dengan Azman dan berkata perlahan, terima kasih sebab selamatkan hidup abang. Azman tersenyum. Bukan saya, abang. Senyuman orang Malaysia seluruh pulau ni. Saya mendongak memandang bintang penuh di langit. Pertama kali dalam hidup saya rasa, saya selamat dan pertama kali saya faham betul-betul bahawa kadang-kadang, kalah sepenuhnya ialah kemenangan yang paling besar. Pagi hari ke-7, saya bangun tanpa jam loceng, tanpa email kerja, tanpa bunyi kereta api Seoul. Hanya bunyi ombak memukul pantai perlahan-lahan dan bunyi burung laut dari jauh. Saya berjalan keluar dari bilik, duduk di balkoni, memegang secawan kopi panas Malaysia yang diberi percuma oleh pekerja hotel. Dan saya menangis lagi, tetapi kali ini air mata kebahagiaan yang sebenar. Saya mengambil telefon, membuka kamera depan, merakam video diri sendiri. Pertama kali dalam beberapa tahun. Hello. Saya Kim Jun Ho, 30 tahun. Seminggu lepas, saya seorang pekerja bergaji yang hampir mati kerana tekanan. Hari ini, saya seorang yang baru lahir. Saya memuat naik video itu ke Facebook peribadi. Tidak sampai 10 menit, komen membanjiri. Beberapa rakan sekerja lama menghantar mesej. Kau dah gila. Tetapi seorang rakan karib menghantar, aku tumpang gembira betul-betul, weh. Petang itu, Azman membawa saya ke Masjid Al-Hana, Kuah. Saya bukan seorang yang beragama, tetapi saya ingin pergi berterima kasih kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Kami berjalan naik ke kawasan solat. Saya berdiri di situ lama, menutup mata, kemudian berbisik perlahan dalam bahasa Korea. Terima kasih kerana menghantar saya ke tempat yang salah pada waktu yang tepat. Turun dari masjid,
Azman membawa saya makan nasi lemak kukus yang popular yang pernah disebut oleh pemandu van. Saya makan 2 pinggan sehingga makcik penjual bertanya, "Sedap sangat ke, nak?" Saya menunduk hormat kepada makcik. "Ya, makcik, ini rasa hidup yang hilang dari saya selama 10 tahun." Petang itu, saya berjalan sendirian di pantai Cenang semasa matahari hampir terbenam. Saya menanggalkan kasut, berjalan tanpa alas kaki di atas pasir. Kemudian, saya duduk di tempat ombak memukul kaki saya. Saya mengeluarkan telefon, menekan nombor ibu. "Ibu, saya takkan balik Seoul. Saya nak duduk sini, mulakan hidup baru." "Ibu marah tak?" Ibu senyap lama, kemudian berkata dengan suara menggeletar. "Anakku, ibu nampak kamu senyum dalam video pagi tadi. Ibu tak pernah tengok kamu senyum macam tu sejak kecil. Tinggallah, nak, tinggallah dengan gembira." Saya menangis teresak-esak. Seorang pakcik Malaysia yang duduk di sebelah menoleh, tetapi tiada sesiapa bertanya apa-apa. Hanya seorang pakcik datang, menepuk bahu saya perlahan, kemudian tersenyum. Saya menunduk hormat kepada pakcik itu, kemudian tersenyum membalas. Pada saat itulah, segala-galanya menjadi jelas di kepala saya. Saya faham bahawa kebahagiaan sejati bukan gaji 8 angka, bukan kondo di Gangnam, bukan jawatan pengurus kanan. Tetapi ialah bangun pagi tanpa takut hari baru, makan dan merasai rasa, tersenyum tanpa dipaksa, dan orang asing masih prihatin terhadap kita seperti saudara. Senyuman yang pernah saya siniskan sebagai palsu, sebenarnya ialah alat yang digunakan oleh orang Malaysia untuk menjaga kehidupan satu sama lain. Saya bangun berdiri, menghadap laut dan menjerit sekuat hati dalam bahasa Korea, "Saya sayang Malaysia." Beberapa pelancong menoleh dan ketawa riang. Seorang pemuda Malaysia menjerit kembali, "Kami sayang abang juga." Saya berdiri ketawa di situ, air mata mengalir, tetapi mulut tersenyum lebar. Saya menemui kebenaran universal saya. Manusia tidak dicipta untuk mengejar kejayaan, tetapi dicipta untuk berasa hidup. Dan Malaysia membuat saya rasa begitu dalam masa hanya 7 hari. Saya berpaling berjalan ke arah Azman yang sedang menunggu dan mengucapkan ayat yang mengubah hidup saya selama-lamanya. "Azman, esok tolong abang tengok tanah sikit. Abang nak buka kedai kopi kecil." Nama dia senyum dari Seoul. Azman memeluk saya erat, kemudian berbisik, "Selamat datang ke rumah baru, abang." 1 tahun kemudian, 1 tahun berlalu sepantas mimpi. Kedai kopi, senyum dari Seoul dibuka secara senyap di tepi pantai tengah. Saya menggunakan semua simpanan untuk membeli sebidang tanah kecil di bina pondok bulu beratap daun nipah. Hanya ada 10 meja kayu dan 3 buaian, tetapi setiap pagi, kedai penuh seawal 7 pagi. Menu hanya ada 4 jenis: kopi O-Ice, teh tarik, nasi lemak bungkus, dan Junho Special kopi hitam pekat. Gaya Korea dicampur susu pekat manis dan gula kabung Malaysia. Orang Korea yang datang bercuti berkata rasanya seperti makan di kampung halaman, tetapi lebih gembira. Makcik Kia yang menjual nasi campur dulu berpindah membantu saya membuat nasi lemak setiap hari. Budak-budak yang bermain bola sepak pantai dengan saya kini membantu mencuci gelas. Mereka baru tamat sekolah menengah. Azman ialah rakan kongsi. Dia menguruskan bahagian pelancongan, pagi hingga petang. Manakala saya berdiri membancu kopi, tersenyum menyambut setiap pelanggan. Hari ini ialah ulang tahun pertama saya di Malaysia. Saya bangun jam 5 pagi, pergi berlari di tepi pantai, rutin harian saya. Semasa berlari, saya bertemu dengan budak penjual bunga yang sama yang saya temui hari pertama. Dia membesar sedikit, masih tersenyum lebar. "Abang Junho, hari ini saya tak jual bunga dah. Saya datang tolong abang jual kopi." Saya ketawa, memeluknya. "Selamat datang ke keluarga senyum dari Seoul." Jam 8 pagi, kedai mula sibuk. Sekumpulan 45 orang pelancong Korea masuk. Wajah mereka kelihatan biasa. Saya melihat betul-betul dan terkejut. Mereka rakan sekerja lama dari Seoul yang pernah komen kau dah gila. Mereka berdiri terpinga-pinga, melihat papan tanda kedai, kemudian melihat wajah saya. Saya mengangkat tangan, tersenyum lebar. "Selamat datang, ada meja kosong di buaian tu." Seorang rakan bernama Min Jun berjalan masuk, memeluk saya erat.
Junho, kau kurus, tapi senyuman kau lebih cantik dari dulu. Weh, saya ketawa. Sebab tak payah mesyuarat sampai 2 pagi, kan? Kami duduk berbual panjang. Mereka bercerita bahawa selepas saya berhenti, pasukan berpecah. Bos lama telah berhenti. Syarikat akan menutup projek yang pernah saya kendalikan. Min Jun berkata perlahan, "Masa kau hantar video tu, kami ketawakan kau. Tapi malam tu, aku balik rumah, menangis seorang diri. Aku fikir sepanjang malam, dan esok pagi aku pun submit perletakan jawatan. Hari itu, 4 orang rakan dari Seoul menjadi pelanggan tetap kedai saya, dan 2 orang memutuskan untuk berhenti kerja mengikut jejak saya. Jam 3 petang, saya menutup kedai setengah hari. Saya menunggang motosikal, mencari ibu yang berpindah tinggal bersama saya 3 bulan lepas. Ibu membuka restoran Korea kecil, menjual kimbap dan tteokbokki. Nama kedai, Eoma Junho Eats. Pelanggan Malaysia sangat suka sehingga terpaksa beratur. Saya berjalan masuk. Ibu melihat wajah saya, segera berlari memeluk. "Anak ibu, hari ini genap 1 tahun. Saya menunduk hormat kepada ibu. Mengikut adat Malaysia yang saya pelajari." Ibu menangis, tersenyum. Ibu tak pernah sangka ibu akan nampak anak ibu senyum setiap hari macam ni. Petang itu, kami mengadakan parti kecil di tepi pantai. Ada makcik, pakcik, budak-budak, rakan-rakan yang pernah membantu saya pada hari-hari pertama. Azman mengangkat gelas, mencadangkan untuk kawan baru yang menjadi abang, Kim Junho, lelaki yang melupakan Seoul, tetapi menemui hatinya di Langkawi. Semua orang mengangkat gelas, menjerit serentak. Untuk senyuman, saya berdiri melihat semua orang mengangkat gelas tinggi, kemudian bercakap dengan suara yang paling lantang dalam hidup saya. 1 tahun lepas, saya datang sini kerana kesilapan. Hari ini, saya tahu itu ialah keajaiban yang paling besar dalam hidup saya. Semua orang bertepuk tangan, ketawa, menangis, berpelukan. Api dari unggun api kecil memantulkan wajah yang penuh dengan senyuman. Saya mendongak memandang bintang, kemudian berbisik perlahan kepada diri sendiri buat kali terakhir. Kim Junho dari Seoul sudah mati, dan Junho dari Langkawi baru lahir dengan sempurna. 5 tahun. Kemudian, hari ini, 25 November 2030. Kedai senyum dari Seoul telah berkembang menjadi 3 cawangan. Cawangan pertama masih di pantai tengah, tetapi lebih besar. Ada workshop membuat kopi percuma untuk anak-anak yatim dan miskin setiap hari Ahad. Cawangan ke-2 di Penang. Cawangan ke-3 baru dibuka di Pulau Redang bulan lepas. Saya berkahwin dengan wanita Langkawi bernama Nurul, bekas jururawat di bilik kecemasan pada hari pertama saya rebah. Kami ada seorang anak lelaki bernama Senyum. Nama timangannya Senyum. Nama sebenar Korea ialah Haewon. Budak berusia 4 tahun itu tersenyum lebar seperti ayahnya setiap hari. Hari ini ialah hari jadi senyum yang ke-4. Kami mengadakan majlis kecil di tepi pantai seperti setiap tahun. Tetamu bukan orang terkenal, bukan orang kaya, tetapi makcik penjual nasi campur, pakcik nelayan yang membaiki pukat, budak penjual bunga yang kini sudah tamat pengajian ijazah sarjana muda, Azman yang kini pemilik syarikat pelancongan terbesar di Langkawi, dan Min Jun yang berpindah ke Malaysia secara kekal, membuka studio reka bentuk grafik bernama Seoul Connect. Ibu saya berdiri memanggang sate di sebelah unggun api, tersenyum tanpa henti. Ibu selalu berkata bahawa dia tidak pernah menyangka akan dapat melihat anak lelakinya tersenyum setiap hari seperti ini. Pukul 12:30 malam, semua orang menyanyikan lagu Selamat Hari Jadi. Senyum meniup lilin, kemudian menjerit. "Saya nak semua orang senyum macam ayah." Saya memeluk anak saya erat. Air mata mengalir senyap. Kemudian, saya bangun berdiri, mengambil mikrofon buluh yang dibuat sendiri, bercakap dengan suara yang lantang dan jelas di seluruh pantai. 5 tahun lepas, saya datang sini dengan berfikir Malaysia hanyalah tempat persinggahan. Saya pandang rendah segala-galanya, dari trafik sehingga senyuman yang saya sangka palsu. Tetapi 7 hari itu mengajar saya bahawa senyuman tidak pernah palsu. Ia ialah bahasa yang tidak perlu diterjemahkan. Ia ialah ubat yang menyembuhkan hati yang hampir mati. Ia ialah sebab yang membuat saya memilih untuk ada hidup, bukannya ada duit. Hari ini, saya berdiri di sini, bukan sebagai bekas pengurus syarikat teknologi di Seoul,
Tetapi sebagai seorang bapa, seorang suami, seorang sahabat, dan seorang rakyat Malaysia sejati yang lahir di Korea, saya ingin berterima kasih kepada Malaysia yang tidak pernah bertanya dari mana saya datang, tetapi sentiasa bertanya, "Sudah makan ke?" Terima kasih kerana mengajar saya bahawa kejayaan sebenar bukan nombor di dalam akaun, tetapi bilangan kali kita dapat tersenyum dari hati setiap hari. Dan terima kasih kepada senyuman semua orang di sini yang membuat seorang lelaki yang pernah ingin mati, ingin hidup 100 tahun lagi. Saya menunduk hormat dalam-dalam. Semua orang senyap sepi 2 saat, kemudian meletus dengan tepukan dan tangisan kegembiraan yang bergema di pantai. Senyum berlari memeluk kaki saya. Saya mengangkat anak saya tinggi-tinggi, kemudian menjerit sekuat hati, "Selamat datang hari baru. Terima kasih kerana membuat saya melupakan Seoul dengan cara yang paling gembira." Bunga api yang Azman sediakan secara rahsia meluncur ke langit. Bunyi ketawa bergema, ombak memukul, dan ratusan senyuman bersinar lebih terang dari semua bintang. Saya memeluk anak, memeluk istri, memeluk ibu, memeluk rakan-rakan, kemudian berbisik perlahan kepada diri sendiri buat kali terakhir. Kim Junho dari Seoul sudah mati, dan Junho dari Langkawi baru lahir dengan sempurna.